Assalamualaikum, nama saya Hajar. Ini ialah projek sekolah saya dan saya akan mengajar awak semua Fizik tingkatan 4 KSSM bab 6 Cahaya dan Optik, subtopik 6.3 Pembentukan imej oleh kanta. Terdapat dua jenis kanta yang kita perlu tahu dalam bab ini. Yang pertama ialah kanta cembung. Seperti yang dilihat di dalam rajah, cahaya selari yang melalui kanta cembung akan dibias ke titik F. Semua cahaya selari yang merambat melalui kanta ini akan terfokus di titik F. Manakala bagi kanta cekung, cahaya selari yang merambat kanta cekung akan mencapah daripada kanta tersebut. Seterusnya, mari kita kenali simbol dan penerangan istilah optik. Yang pertama, kita ada pusat optik O, yang mana titik di pusat kanta. Sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Sekejap lagi kita akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Seterusnya, kita ada paksi utama, iaitu garis lurus yang menerusi pusat optik suatu kanta dan bersambung dengan pusat-pusat kelengkungan dua permukaan kanta itu. Seterusnya, kita ada paksi kanta atau paksi optik, ialah garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Seterusnya, kita ada titik fokus F, ialah titik yang terletak pada paksi utama kanta, sama ada di hadapan kanta ataupun di belakang kanta. Seterusnya, jarak objek U, ialah jarak di antara objek dengan pusat optik kanta. Dan kita ada jarak imej V, jarak di antara imej dengan pusat optik kanta. Dan akhir sekali kita ada panjang fokus F kecil, ialah jarak di antara titik fokus F dengan dengan pusat optik O suatu kanta. Panjang fokus F ni boleh berada di bahagian hadapan kanta ataupun di bahagian belakang kanta. Okey, now kita dah kenal semua simbol-simbol di dalam bab ini. Jadi, sekarang mari kita kenal sinar cahaya utama yang ada. Untuk kanta cembung, kita ada 3 sinar yang utama yang perlu kita tahu. Yang pertama, sinar yang menuju pusat optik akan merambat pada garis lurus melalui pusat optik tanpa dibiaskan. Okey, ini yang kita cakap tadi, apabila sinar melalui pusat optik, dia akan bergerak lurus. Dia tidak akan dibengkokkan. Okey, yang kedua, sinar yang selari dengan paksi utama akan terbias dan melalui titik fokus F. Dan yang ketiga, sinar yang melalui titik fokus F di bahagian hadapan kanta akan terbias selari dengan paksi utama. Okey, sekarang kita akan belajar cara-cara melukis bagi keadaan tertentu sesuatu objek. Apabila kedudukan objek lebih jauh daripada 2F. Cara pertama, kita akan lukiskan satu paksi yang akan melalui titik fokus O. Untuk mendapatkan kedudukan imej, kita perlu melukis satu lagi garisan untuk mendapatkan persilangan. Jadi, kita akan membuat satu garis lurus ke kanta. Kemudian, kita akan tarikkan garis tersebut ke titik fokus F di belakang kanta. Okey, sekarang kita dah dapat titik persilangan. Titik persilangan itu ialah kedudukan imej. Maka, kedudukan imej bagi objek ini ialah F lebih kecil daripada V, V lebih kecil daripada 2F. Ciri-ciri imej bagi objek ini ialah nyata, songsang dan diperkecil. Okey, kenapa songsang? Kita boleh nampak kat anak panah ni, di bahagian hadapan kanta ini
Anak panah ini muncung dia berada di atas, manakala di belakang kanta muncung anak panah ini menghala ke bawah. Kaki sentiasa berada di paksi utama. Seterusnya, untuk kedudukan objek pada 2F. Sinar cahaya perlulah berada di hujung objek. Okey, first kita akan tarik satu garis selari menuju ke arah kanta. Kemudian, kalau garis selari yang menuju ke arah kanta, sinar tersebut akan menuju ke arah titik fokus di belakang kanta. Okey. Kemudian, untuk mendapatkan titik persilangan, kita akan tarik satu sinar cahaya yang menuju ke titik fokus F di bahagian hadapan kanta, dan seperti yang maklum, sinar yang akan terbias adalah sinar selari. Maka di sini kita akan dapat titik persilangan di mana imej berada pada 2F. Ciri-ciri imej bagi objek ini ialah nyata, songsang dan sama saiz dengan objek. Okey, untuk keadaan yang ketiga, apabila objek berada di antara F dengan 2F. Okey, seperti biasa kita akan tarik satu cahaya selari yang melalui pusat optik kanta. Okey, next kita akan buat satu cahaya selari yang menuju ke arah kanta, dan cahaya tersebut akan dibiaskan ke titik fokus F. Maka kedudukan imej ialah lebih jauh daripada 2F. Okey, ciri-ciri imej ialah nyata, songsang dan diperbesar. Okey, kita boleh lihat sendiri dekat gambar rajah bahawa imej ini ialah diperbesar. Kalau tengok dekat depan ni, anak panah ni kecil, bermakna dia biasa je. Dan dekat belakang ni kita boleh nampak dia panjang, maksudnya dia diperbesar. Seterusnya, apabila objek berada pada F, kita akan tarik satu sinar cahaya yang melalui pusat optik O. Kemudian kita akan tarik satu sinar cahaya selari yang melalui kanta, dan cahaya tersebut akan dibiaskan ke pusat fokus, titik fokus F. Okey, kalau korang nampak tiada persilangan berlaku, bermaksud tiada imej yang akan terbentuk di belakang kanta. Maka cara untuk kita cari kat mana imej tu ialah kita akan tarik garisan putus-putus di bahagian belakang sinar cahaya yang kita lukis tadi. Dua sinar cahaya tadi. Okey, kita boleh nampak garis putus-putus kuning dan pink. Okey, kita akan tarik garis ini. Okey, contoh korang dah tarik sampai keluar daripada kertas korang, still garisan tu tidak bercantum. Itu bermaksud imej berada di infinity. Imej tersebut tersangat-sangatlah besar. Okey, ciri-ciri bagi imej ini ialah maya, tegak dan diperbesarkan. Maya di sini bermaksud dia tidak terbentuk di belakang kanta. Imej dia terbentuk di bahagian depan kanta. Itu ialah maya. Bagaimana kita tahu diperbesar? Seperti yang saya cakap tadi, imej infinity tidak dapat tertakrif kedudukan dia. Maksudnya dia sangat-sangatlah besar. Kemudian kedudukan objek pada di antara F dengan pusat optik. Maksudnya objek ini berada di bahagian hadapan pusat titik F. Okey, pertama kita akan garisan yang melalui pusat optik.
Kemudian kita akan membuat satu garis selari, satu cahaya selari yang menuju ke kanta dan ditarik ke titik fokus F di belakang kanta. Okey, seperti ini kita pun tak dapat titik persilangan. Maka kita kena buat apa? Kita kena tarik garis putus-putus di belakang garisan untuk mendapatkan titik persilangan. Okey, kita tarik dan kita jumpa titik persilangan. Bermaksud jarak imej adalah V lebih besar daripada U. Ciri-ciri imej yang terbentuk ialah maya, tegak dan diperbesarkan. Tegak kerana kita boleh lihat anak panah dia berada di atas. Muncung anak panah dia, kedua-dua objek dan imej berada di atas, bermaksud imej adalah tegak. Akhir sekali, untuk kedudukan imej bagi kata cembung ialah apabila objek berada di infinity. Bermaksud objek yang ada ini tersangatlah jauh seperti matahari. Matahari kan sangat-sangat jauh. Okey. Pertama, kita akan membuat satu garis lurus yang menuju ke pusat optik O. Kemudian, kita akan membuat satu garis yang melalui titik fokus F di bahagian hadapan kanta. Okey, garis yang akan terbias adalah garis selari. Okey, kita boleh nampak di sini ada titik persilangan. Bermaksud imej berada di F. Imej yang akan terbentuk berada di F. Okey, ciri-ciri bagi imej ini ialah nyata, songsang dan diperkecilkan. Okey, sekarang kita akan masuk kepada kanta cekung. Terdapat dua garis utama yang penting kita perlu tahu dalam kanta cekung ini. Dalam buku teks ada 3, tapi bagi saya kita perlu tahu hanya 2 untuk mencipta sinar cahaya, untuk mengetahui kedudukan imej yang berada untuk kanta cekung ini. Yang pertama, sinar yang menuju pusat optik merambat pada garis lurus melalui pusat optik tanpa dibiaskan. Sama seperti kanta cembung tadi, sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak akan dibengkokkan. Dan kedua, sinar yang selari dengan paksi utama akan terbias, kemudian akan membengkok ke atas. Dia akan mencapah ke atas. Okey, hanya ada 2 sahaja keadaan yang kita perlu tahu untuk kanta cekung ini. Pertama, apabila kedudukan objek lebih jauh daripada 2F. Pertama, kita akan lukiskan satu garis cahaya yang melalui pusat optik. Kemudian, cahaya yang kedua, kita lukis cahaya yang selari. Okey, apabila cahaya selari, cahaya yang dibiaskan akan mencapah daripada kanta cembung. Dia akan ke atas. Okey, kalau kita tengok, tiada persilangan yang berlaku. Maka, kita akan membuat garis putus-putus. Okey, nampak tak garisan pink tu? Nampak dia gariskan garis putus-putus ke titik fokus F di bahagian hadapan kanta. Untuk garis putus-putus kuning, kalau kita terbalikkan juga, kalau kita patah balik, dia akan melalui garis yang sama. Maka titik persilangan adalah di situ, di bahagian yang ada huruf I besar tu. So dekat situ ialah imej. Maka kedudukan imej adalah di antara pusat optik dengan titik fokus. Maka ciri-ciri imej bagi objek ini ialah maya, tegak dan diperkecil. Kita boleh tengok ya, hijau anak panah ni kecil. Imej dia lebih kecil daripada anak panah objek ini.
Dan yang seterusnya kita ada apabila objek berada di antara titik F dengan pusat optik. Pertama, kita akan membuat satu garis lurus yang menuju ke pusat optik. Seterusnya, kita akan membuat satu garis selari yang akan dicapah ke atas cahaya tersebut. Dan kita still lagi tak jumpa titik persilangan imej. Maka, kita akan tarik garis putus-putus di bahagian belakang sinar. Seperti dalam gambar, untuk sinar pink, kita akan tarik ke titik fokus F di bahagian hadapan kanta. Dan untuk garis yang kuning-kuning, garis putus-putus dia still lagi sama. So, kita anggaplah ada garis putus-putus itu. Okey, kita boleh nampak ada persilangan dekat situ. Maka kedudukan imej adalah di antara pusat optik dengan titik fokus. Ciri-ciri imej bagi objek ini ialah maya, tegak dan diperkecil.